Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama dengan Cik Yat dalam malam chill-chill. So hari ni Cik Yat keseorangan sahaja. Sebab Cik Yat, Cik Bon ada masa ada kerja lagi di luar. So Cik Yat hari ni bersiaran live keseorangan, tapi tak ada masalah. Tapi sementara tu Cik Yat nak tanyakan perkabaran anda. Cik Yat doakan semoga anda berada dalam keadaan yang sihat walafiat. So those yang tak sihat, Cik juga mendoakan supaya anda diberikan kesihatan yang sepenuhnya. So sebelum kita nak mulakan, tajuk kita untuk hari ini, so Cik nak minta anda untuk tekankan button share. Tekankan button share, tag pada rakan-rakan anda supaya lebih ramai lagi yang dapat menonton live bersama dengan Cik Yat dengan topik isu yang kita nak bincangkan hari ini. So, seperti yang maklum, tajuk kita hari ini adalah adoi pula dengan geng majlis. Okey. Itu adalah tajuk kita pada hari ini sebenarnya. So, sementara kita tunggu mata-mata yang naik tu, Cik Yat minta maaf kalau kata suara Cik Yat ni agak jelas, tapi Cik nak tanya juga sama anda dengar suara dengan jelas ataupun tidak. So boleh type dekat ruang komen sama ada suara Cik Yat ni jelas ke jelas. Sebab Cik Yat ada mengalami sedikitlah masalah sel, so tak boleh bercakap dalam keadaan yang agak kuat. So Cik Yat akan bercakap semampu yang boleh untuk supaya anda dengar suara Cik Yat dengan jelas. So ni pun Cik Yat pakai mikrofon kat sini supaya lebih ramai lagi yang dapat mendengar live bersama dengan Cik Yat. So sementara Cik nak tunggu lagi mata-mata yang naik lagi. So sementara nak tunggu mata-mata yang naik tu, so hari ni kita pun dapat maklum angka untuk mereka yang dijangkiti COVID agak merisaukan sebenarnya. Kita mencicah kepada 6,000 lebih. So sangat-sangat merisaukan. So di sini Cik Yat masih menyarankan supaya anda sentiasa mengamalkan SOP, di mana kita sentiasa pakai mask, jaga penjarakan dan juga sentiasalah sanitize tangan kita. Jangan lupa bila kita balik daripada bekerja, jangan terpeluk anak-anak kita. Terus kita mandi, tukar pakaian, dan barulah kita bersama-sama dengan keluarga kita. So, hari ini sebenarnya kita nak membincangkan lagi satu isu yang berkait dengan bagaimana untuk anda nak membina rumah impian anda ataupun anda nak memiliki rumah impian anda dalam segmen yang kita namakan sebagai malam chill-chill. Dia lebih kurang macam road to dream home. So hari ini sebenarnya kita membincangkan tajuk yang berbunyi adoi kata pula dengan geng majlis. So ini adalah isu yang sentiasa sangat yang berlaku sebenarnya pada kita yang suka ambil ringan sebenarnya. Kita yang suka ambil ringan, kita yang tak peduli, kita kata tak apalah kalau aku tak sambil kat majlis pun tak ada masalah. Tak kisah, aku gamble je. Orang sebelah aku, kita selalu mention orang sebelah aku pun tak ambil kat majlis, dia okey je. So aku pun ambil langkah yang sama, aku pun nak buat macam tu juga. Itu adalah kebiasaan kita punya pandangan kita bila masa kalau kita nak buat satu ubah suai ke ataupun kita nak membina rumah ke, kita tak kira sebenarnya, kita tak ambil peduli untuk dapatkan permit kelulusan daripada pihak majlis. Tapi dia punya sequence dia akan menyebabkan contohnya dia akan menyebabkan bila pihak majlis, sebab pihak majlis ni dia punya penguasa dia memang banyak. So ramai penguasa dia, so penguasa dia memang sentiasa merayau-rayau. So bila dia tengok kita buat ubah suai ke ataupun kita buat rumah ke, tak ada papan tanda langsung dekat depan rumah kita tu. So dia memang dahsyat dah, memang kita tak
tak apply untuk dapatkan kelulusan, and dia akan start datang kacau dekat tempat tempat yang kita nak buat renovation atau kita nak bina rumah. So bila dia dah kacau, dia dah jadi susah. Bila dia dah start sita, anda tak boleh langsung nak proceed untuk nak melakukan kerja. So dekat sini Cik minta juga anda untuk tekankan button share. Tekankan button share supaya lebih ramai lagi yang dapat mendengar perkongsian daripada Cik Yat pada malam ni. Cik Yat, so siapa yang baru join, siapa yang baru join live bersama dengan Cik Yat ni, sebenarnya Cik Yat nak membincangkan isu yang berkait dengan submission kepada majlis ni. Dulu rasanya Cik Yat pernah membincangkan isu ni, tapi hari ni Cik Yat bukan nak ceritakan penyelesaian dia, tapi Cik Yat nak memberitahu apakah kesalahan-kesalahan yang berkait sebenarnya bila kita yang menyebabkan kita akan kesusahan nanti bila kita tak submit tu dekat majlis. Selalunya kita bagi solution kan. So hari ni dia agak berbeza sikit, kita punya diskusi kita. Cik Yat nak memberitahu antara kesalahan-kesalahan biasa dilakukan dalam kita nak buat sesuai, dalam kata kita nak buat banner rumah, kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan supaya bila Cik Yat maklumkan ni nanti, tak adalah nanti anda akan melakukan kesalahan yang sama. Kadang-kadang kita dapat yang tak betul sebenarnya. Kadang-kadang kita dapat nasihat, contohnya kita dapat nasihat daripada orang ni, dia kata tak apa, kau tak ada masalah sebenarnya, kau dah ambil, tak submit dekat majlis pun tak apa, kau buat je. Tapi sedangkan dia tak pernah pun buat submission tu pun, dia macam mengandaikan, and yet tiba-tiba bila anda dah cakap dengan dia and dalam 50% anda dah siap, tiba-tiba tuk majlis datang, sita terus tempat anda nak buat renovation ataupun nak bina rumah. So dia akan menjadi masalah yang besar. Sebab dia punya masalah dia tu adalah baik dengan wang sebenarnya. Bila masa dia punya keadaan tu berlaku sebenarnya, dia akan menyebabkan dalam satu, kita punya masa kita punya tempoh kita tu, contohnya kalau kita buat renovation major renovation, mungkin kita terpaksa keluar daripada rumah tu dan kita akan menyewa tempat lain. So bila berlakunya keadaan yang macam ni, dia akan menyebabkan kita terpaksa lebih masa untuk nak bayar duit sewa pertama. Yang kedua, kita terpaksa bayar denda disebabkan oleh kita tak buat submission. And yang ketiga, tambahan pula daripada kos tu, kita kena juga buat submission untuk dapatkan kelulusan. Dia bukan kata kalau kita dah bayar denda tu, kita dah tak perlu buat submit majlis dah. Tak. Maknanya kita denda juga, yang untuk submission majlis pun kita kena buat juga. So dia dah jadi triple punya bayaran. Jadi kos yang kita kononnya kita nak jimat tu, dia jadi dah tak jimat dah. Dia jadi sangat jimat. Okay. So sebelum Cik proceed untuk nak memberitahu antara kesalahan yang biasa dilakukan, Cik minta anda tekankan button share. Dan tagkan kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai lagi yang dapat bersama-sama mendapat manfaat daripada perkongsian daripada Cik Yat. And lagi satu, Cik minta anda tekankan button like. Tekankan button like, tekankan button love banyak-banyak and give love Cik Yat. So insyaAllah dengan perkongsian ni ada sedikit sebanyak ilmu yang berkait dengan bila nak buat ubah suai ke ataupun nak bina rumah impian ke, dia benda ni memang adalah satu requirement sebenarnya yang wajib kita perlu lakukan. Kita jangan dengar kata-kata orang yang kata tak payah, and yet nanti dia punya resiko dia kita sendiri yang akan tanggung. So dia punya fakta dia, so dalam Selangor kini, pihak daripada Majlis Pembandaran Subang, dia ada nyatakan ubah suai kediaman tanpa kebenaran kena tindakan tegas. So dia dekat sini MPSJ menyatakan
bagi kesalahan pengubahsuaian denda, maksimumnya adalah 12,500 boleh dikenakan kepada pemilik premis kesalahan mengubahsuai tidak mengikut syarat. So dia ada syarat-syarat dia sebenarnya untuk kita nak buat ubahsuai ni. And fakta yang kedua pun yang mengukuhkan lagi sebenarnya yang sepatutnya memang kita memang kena juga buat untuk dapatkan kelulusan ni sebelum apa-apa saja kita nak buat renovation ke ataupun nak bina rumah ke. Fakta yang kedua daripada Harian Metro 15/5 tahun 2019, Majlis Perbandaran Kelang. Selalunya kan orang kan Habis tahulah yang dekat area Kelang lah, macam MPSJ tu biasa, MPSJ ke Ampang ke area-area macam tu dia memang dia punya kuasa dia memang sangat rigid. Sangat rigid. Cik betul sangat rigid. Let's say kalau anda buat juga dia akan panggil JCB, dia robohkan je. Tapi kalau yang macam MP Perbandaran Kelang, kalau dulu orang kata kalau kita buat tambahan ke renovation ke dia takkan kacau. Tapi kali ni dia akan mengambil tindakan yang keras. So dia kata kat sini Majlis Perbandaran Kelang tidak akan berkompromi dengan mana-mana pemilik rumah yang melakukan pengubahsuaian dan binaan tanpa kebenaran di daerah Kelang. So kena beware. Selama ni kalau siapa area dekat Kelang tu korang rasa korang tak perlu nak buat submission. So sekarang ni pihak Majlis Perbandaran Kelang dah beritahu dah awal-awal ni. Maknanya kalau nak buat ubahsuai ataupun nak bina rumah, anda perlu dapatkan kelulusan dulu daripada pihak majlis. Bukannya sesuka hati saja anda nak buat renovation. Jika kalau anda nak buat juga, itu adalah resiko tanggungan yang anda akan kena. Seperti yang Cik Yang maklum tadi, apa resiko dia adalah yang melibatkan bila majlis tu datang dia akan sita pertama. Yang kedua, anda kena akan tambah kos daripada segi sewaan anda sebab dia akan jadi prolong, dia akan jadi sangat lama. And ketiga, anda kena bayar denda, and denda maksimum setiap majlis dia berbeza-beza. Macam majlis MPSJ ni, dia mengenakan maksimum sehingga 12,500. Kalau kata MPK ni, maknanya dia pernah denda ni. Dia pernah denda seorang pemilik di Taman Sentosa sebanyak RM15,000. 15,000 macam-macam boleh buat. Boleh tambah lagi buat island dekat dalam. 15,000 punya anda nak jimat, tiba-tiba anda kena bayar pula denda lagi untuk disebabkan anda kata konon-kononnya kata nak jimat tu. Okey. So dekat sini Cik Yat bukannya nak berikan penyelesaian, tapi Cik Yat nak sharing. Cik Yat nak share antara kesalahan yang biasa dilakukan yang menyebabkan kita didenda. Kita didenda oleh pihak majlis. Okey, yang pertama adalah ini biasa orang suka ambil ringan adalah tiada permit. Maknanya tiada dapat kelulusan. Dia terus proceed sesuka hati dia saja. So bila dah kena barulah rasa nak menyesal. So menyesal orang kata sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. So maknanya jangan ambil mudah. Senang cerita dekat sini kita kata jangan ambil mudah. So kalau kawasan kita tu adalah kawasan yang tepi jalan ataupun kawasan perumahan, buat sajalah permit. Janganlah sesuka hati anda rasa tengok rumah orang sebelah dia dah lepas, anda pun try nak buat juga. Nanti kalau anda dah kena, anda yang susah. So itu adalah satu kesalahan yang anda akan didenda oleh pihak majlis, iaitu tidak mendapat kelulusan. And permit ni dia berbeza-beza tau. Dia ada permit kelulusan plan, lepas tu dia ada lagi permit untuk letak bahan binaan depan rumah kita tu. Lepas tu dia akan ada lagi permit untuk papan tanda. Dia ada banyak permit. And kalau kita tak letak, kita tak apply permit ni, walaupun kita kata kita dah buat permit dapatkan kelulusan pelan ni,
still kita akan kena denda juga sebab kita tak ada pun yang permit letak bahan binaan ke ataupun permit nak letak tong roro ke. Setiap majlis tu dia berbeza-beza. So anda perlu kena tanya dengan pihak majlis apa lagi permit yang perlu saya buat sebelum saya nak buat any renovation ke atau any ubah suai ke, any binaan rumah ke, apa perlu yang saya buat permit selain daripada permit untuk dapatkan kelulusan plan. Dia ada macam-macam permit tu sebenarnya. Okey, itu adalah poin yang pertama, antara kesalahan yang boleh menyebabkan kita kena denda. Okey, poin yang kedua. Ini saya rasa orang suka buat. Dia submit, dia punya keluasan kecil. Sebab bila submit keluasan yang kecil, dia punya bayaran kepada majlis pun akan kecil kan. Tapi bila dia buat, dia besarkan. Itu biasa. Berlaku sebenarnya dalam kita nak buat any renovation ke atau nak buat binaan ke, itu adalah biasa berlaku. Tapi kalau di area-area macam Melaka, yang kalau kata nak besarkan sikit ke, as long as dia tidak melebihi daripada 8 setback dia tu, 8 kaki setback tu, dia masih boleh dibenarkan. And ada yang sangat rigid. Maknanya kalau kita besarkan tu melebihi daripada setback, memang kita akan kena. Memang for sure kita akan kena. And lagi satu kadang-kadang bukannya pun dia kalau dalam setback, sebab kan dia nak dapatkan bayaran dia tu cenonit kan. So bila dia buat betul-betul tu dia besarkan. Dia orang majlis ni tak datang tengok. Orang majlis ni kadang-kadang datang dia punya angin dia akan pergi tengok. Dia akan arahkan penguatkuasa dia untuk pergi tengok keadaan rumah yang kalau kata kita nak buat ubah suai ataupun kita nak buat binaan. Bila dia nampak, kalau kata anda tarik sikit lah, anda besarkan sikit, 1 kaki ke 2 kaki ke, benda tu tak nampak sangat lah kan. Tapi kalau besar sangat sampai 8-10 kaki macam tu, so sangat obvious kan. So bila sangat obvious tu, jaga-jaga, dia akan datang, dia akan sita juga. Tempat anda buat ubah suai ataupun anda buat binaan tu. Dah kita jadi masalah lah pula. Kita dah lah kena bayar duit sewa. Lepas tu dah nak kena prolong dekat situ lagi. Lepas tu kita nak kena bayar lagi plan pindaan, denda lagi, duit sewa lagi. Dah 3 kali bayar tambahan dekat situ. So jangan terlalu ambil risiko. Kadang-kadang kita ni dapat nasihat yang bukan-bukan kan, yang dia kata tak apa, kita buat je kecil, nanti dia punya bayaran kat majlis tu tak adalah tinggi sangat. Tapi nanti bila kita pihak majlis datang, pihak majlis akan datang tau, dia macam datang angin dia, especially rumah dalam binaan kan kita nak perlukan dapat sijil kesiap kerja kan daripada pihak arkitek ataupun daripada pihak pelukis plan yang boleh. Tapi sebelum tu pihak majlis dia akan submit borang-borang tu semua kepada pihak majlis, and ada pihak majlis dia akan datang, dia akan ukur whether kita buat tu betul ataupun tidak. So kalau tak betul, itu yang dia akan hantar balik surat kat kita. Kita kena denda pertama, yang kedua kita kena buat pelan pindaan, and barulah kita boleh submit lagi sekali untuk kita nak dapatkan CCC tu. Tapi kalau within kita buat tu, kita besar, and kita hantar dulu pelan pindaan, kita betulkan dulu pelan pindaan, tu tak kena denda lah. Tapi kalau dia dah datang, dia dah find out, and then dia akan dendakan kita. Itu adalah poin yang kedua, yang kebiasaannya yang biasa, kesalahan yang biasa dilakukan yang menyebabkan kena denda. Okey. Lepas tu poin yang ketiga. Poin yang ketiga ni dia berkait dengan jiran kita lah sebenarnya. Bila kita buat tu, kita tak bincang sebenarnya dengan jiran. Bila kita nak buat renovation, selalunya
kita bincanglah dulu dengan jiran sebelah, cakap saya ni nak buat renovation and mungkin dia kena ada bising sikit. So kita beritahu dia sebab kita dah bincangkan dengan pihak kontraktor. So kontraktor beritahu okey dia akan buat dalam tempoh mungkin dia akan buat dalam tempoh 4 bulan macam tu kan. So kita dah beritahu dah dekat jiran kita okey dia akan ambil masa dalam 4 bulan untuk nak siapkan kerja-kerja renovation ni. So jiran kita tu dia dah ambil maklum. So dia lebih memudahkan kita sebenarnya untuk kita nak buat renovation tu. Tapi kalau kata kita tak beritahu dekat jiran kita, walaupun kita dah submit dekat majlis, jiran kita dia boleh mengadu sebenarnya. Dia boleh mengadu kepada pihak majlis. So let's say tiba-tiba pihak majlis dia datang and banyak benda permit yang kita tak apply. Kita dah apply plan untuk dapat kelulusan tapi kita tak ada apply untuk dapat permit untuk nak letak tong roro, kita tak dapat permit untuk nak letakkan bahan binaan depan rumah kita and kita kena denda juga. So apa-apa saja yang kita nak buat sebelum kita nak lakukan, even nak bina rumah pun kalau ada lot tanah kita tu, ada jiran di sebelah dia, berjumpalah dulu dengan jiran tu, berkenalan dengan jiran kita supaya dia lebih memudahkan kita dalam proses untuk nak buat binaan rumah ataupun buat pengubahsuaian. So itu adalah poin yang ketiga. So untuk poin yang keempat, suara Cik Yat dah mula teruk. So maafkan suara Cik Yat, dia dah mula serak-serak. Dia dah mula serak-serak sebab tonsel Cik Yat ni agak kurang baik. Tapi Cik Yat cuba juga untuk nak menyampaikan antara kesalahan yang biasa dilakukan yang menyebabkan kita kena denda dengan pihak majlis. So tadi Cik Yat dah beritahu 3 poin. So poin yang keempat adalah ini lagi satu. Ini lagi satu yang biasa suka kita buat. Sebab renovation kan, walaupun dalam renovation, dia masih kita kena ikut setback. So kalau requirement majlis, dia kata setback dia 20 kaki lah. Kalau kata bunyi kiri kanan belakang dia 10 kaki, mana 10 kaki lah dia punya setback dia tu kan. Tapi kadang-kadang ada yang ambil risiko, ada majlis dia macam tak menang sangat lah. Kecuali kalau ada jiran kita mengadu. Jiran kita mengadu, bila pihak majlis datang, dia tengok kita buat melebihi daripada kawasan yang kita nak buat setback tu, then kita akan kena denda lah. Tapi kalau kata bahagian hadapan, selalunya bahagian hadapan list dia nampak tau. Bahagian hadapan pihak majlis nampak. So bila anda buat, contohnya anda buat bilik lah, selalunya orang buat macam rumah taman kan, rumah taman macam rumah teres ke, diorang punya setback bahagian teres tu hanya ada 20 kaki je macam tu. So kadang-kadang dalam rumah teres kita kan macam comel, tak besar sangat kan. So kita memerlukan ruang yang besar sikit. So kita ingat kita nak bolehlah besarkan kita punya ruang tamu kita lebih besar. So kita anjakkan benda tu dekat living area, dekat bahagian wash kita tu, which is dia termasuk dalam kawasan setback yang tidak dibenarkan untuk membina apa-apa binaan. So dekat situ kalau pihak majlis dia datang dan dia tengok kita buat dekat situ, memang for sure kita akan kena denda. Memang for sure lah, memang dia takkan ada kompromi lah, especially majlis-majlis yang sangat rigid. Cik Amber tahu majlis-majlis yang sangat rigid adalah Subang Jaya, majlis perbandaran Shah Alam sangat rigid, majlis perbandaran Petaling Jaya. Itu adalah majlis-majlis yang sangat rigid yang anda memang kena ikut requirement syarat-syarat dia. Let's say kalau anda tak ni, dia akan robohkan dia. And lagi satu, Putrajaya. Putrajaya anda tak boleh sesuka hati mengubah suai rumah, design rumah yang ada dekat situ. Itu adalah dia punya akta dia untuk bahagian Perbandaran Putrajaya. Dia tak benarkan untuk ubah walaupun sedikit pun. Walaupun sedikit pun ubah suaian rumah tu, rumah yang dekat Putrajaya tu diubah, tak dibenarkan. Itu di Putrajaya. So
Janganlah ambil risiko. Kalau anda rasa anda boleh buat, anda cubalah buat. So Cik Yat hanya memberitahukan apa kesalahan-kesalahan yang biasanya berlaku yang menyebabkan kita kena denda. So kita kena fikirlah 2-3 kali. Kalau kata kita rasa kita nak buat, kita buat. Kalau kita rasa tak apalah, aku buatlah, gamble je lah. Itu terpulang kepada anda. As long as Cik Yat dah memberitahu apa yang patut anda kena lakukan. So poin yang ke 5, last point. Okay. Last point sebelum Cik Yat wrap up apa yang kita bincangkan isu pada malam ni adalah submit plan lulus untuk side A tapi buat dekat side B. Tu macam mana tu? Submit untuk side A tapi buat dekat side B. Mungkin keadaan tu berlaku bila side B tu tak boleh dia dapatkan kelulusan. Dia cuba jaya. Dia cuba jaya sebab macam di Melaka, bila dapat kelulusan dia akan dapat dia punya dia punya papan tanda. Kalau Lu Gajah dapat papan tanda. Kalau di Melaka Tengah ataupun di Jasim dia akan dapat banner. Dia akan dapat banner. So kalau kita nak buat binaan rumah ataupun nak buat ubah suai, kita kena bentangkan benda tu. So mungkin side itu dia tak boleh dapatkan, memang dia tahu punya dia takkan dapat kelulusan. Tapi as long as dia dapat papan tanda tu. Sebab dia nak mengelirukan. Dia nak mengelirukan pihak majlis kan. So dia buat submission dekat side A tapi dia buat dekat side B. Contohnya dia ambil yang papan tanda tu dia letak dekat side B sebab dia nak buat dekat side B untuk nak mengelirukan pihak majlis. Pihak majlis tak bodoh. Sebab dekat situ dah nyatakan nombor siri dia punya lot dia, mukim dia, semua adalah dekat situ. So kalau kata anda menipu, memang terang-terang lah nampak dekat situ. So, dia dah tulis dah, even dekat situ nombor lot berapa, mukim dia apa. Lepas tu dekat situ pun dia tahu sama ada kita nak buat reno ataupun nak buat binaan. Dah tahu dah daripada nombor siri tu. So pihak majlis ni janganlah diperbodoh-bodohkan sebab dia dah tahu dah perancangan-perancangan orang yang nak cuba memanipulasikan keadaan tu. So janganlah terlalu gairah sangat bila ada orang kata boleh buat, tak ada masalah kita buat dekat sini, tapi kita guna dia punya papan tanda tu ataupun dia punya ini tu kita letak dekat sini. Jangan terlalu ambil mudah. Itu saja 5 poin antara kesalahan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang yang nak buat ubah suai dengan untuk nak buat binaan rumah. So daripada perkongsian Cik Yat ni, moga-moga anda mendapat orang kata ilmu supaya anda tak tersalah langkah. Itu ayat yang lebih baik. Tidak tersalah langkah supaya anda boleh fikir, boleh hadam sama ada benda tu okey ke tak okey untuk aku nak proceed. So bila ada orang nasihatkan macam ni, so anda dah tahu dah, sedikit sebanyak anda dah tahu dah ilmu berkenaan dengan submission kepada majlis ni kan, antara kesalahan dia kan. So bila ada orang bagikan anda nasihat yang mungkin menyalahi syarat-syarat yang di dalam majlis tu, mungkin anda boleh argue balik, anda boleh bincang balik dia. Nanti dia akan bagikan anda kata putus yang betul. InsyaAllah. So sebelum Cik Yat mengakhiri ni, Cik Yat nak minta anda untuk join grup Telegram kami di banner Bulan Impian, sebab untuk bulan ini dan bulan 6 ini panjang hujung bulan 5 hingga ke hujung bulan 6. Tapi nanti tarikhnya kita akan beritahu dia punya tempoh dia, sebab kita akan adakan kempen yang kami nak bagikan throwback banyak-banyak kepada anda. And ini adalah ulung-ulung kalinya Fahabina membuat kempen ini untuk we can give back to our fans dekat dalam
dalam Farha Bina, saya semua orang mampu milik untuk dapatkan one step, baby step untuk dapatkan rumah yang mereka impikan, insya-Allah. So tapi untuk supaya anda tak tertinggal apa kempen yang kami nak bagikan kepada anda tu, kami nak minta anda untuk join grup Telegram kami di banner Pelan Impian supaya anda tak terlepas dengan kempen yang gila-gila kami nak bagikan kepada anda. And jangan lupa kita punya live kita untuk kita nak announcekan apa yang kita nak bagi dekat dalam kempen 29 for you tu pada 25 hari bulan 5 jam 3:30 petang. So kena bersama-sama dengan kami di waktu itu untuk nak tahu apa yang anda akan dapat, sebab kita akan bagikan kejutan demi kejutan di dalam kempen 29 for you. Itu saja daripada Cik Ya. InsyaAllah nanti Cik Ya besok akan membincangkan lagi isu yang berkait, boleh memberi idea, yang boleh memberi inspirasi, yang memberi ilmu kepada anda untuk satu langkah ke road to dream home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.